Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling mengejutkan kita semua. Ianya melibatkan satu pendedahan yang luar biasa terkait dengan sebuah negeri dan sebuah negeri yang mana ketua negerinya yang terkemuka mungkin bakal digugurkan oleh Anwar Ibrahim. Pendedahan kali ini memang tak dijangka oleh sesiapapun. Menurut laporan ini, Anwar di bawah tekanan gugur ketua negeri terkemuka. Menurut sumber, persoalannya ialah negeri apakah dan mengapa ketua negeri tersebut mahu digugurkan. Presiden PKR Anwar Ibrahim di bawah tekanan untuk menggugurkan ketua terkemuka di negeri tertentu susulan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin bahagian. Menurut sumber, seorang pemimpin PKR yang enggan dinamakan berkata, Anwar menemui pemimpin bahagian setiap negeri baru-baru ini dengan mereka dari sebuah negeri tertentu membangkitkan kebimbangan terhadap ketua mereka. Ada yang mungkin tidak lantang dengan kebimbangan mereka dalam pertemuan itu, tetapi kemudian menyuarakan rasa sangat tidak puas hati dalam kumpulan WhatsApp kepimpinan negeri. Presiden parti sudah beritahu beliau sedang meneliti penstrukturan semula kepimpinan beberapa negeri selepas mendapat maklum balas semua pemimpin bahagian, katanya. Sumber itu mendakwa tokoh terbabit yang juga kepimpinan tertinggi PKR berulang kali campur tangan dalam pelaksanaan tugas pemimpin bahagian. Contohnya, pelantikan ahli majlis tempatan, pemimpin bahagian sepatutnya mengemukakan calon pilihan mereka. Tetapi pemimpin negeri tertentu campur tangan, termasuk ketua negeri itu. FMT sudah menghubungi beberapa pemimpin negeri PKR untuk mengulas. PKR menerajui Kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan selain menjadi sebahagian daripada pentadbiran Pulau Pinang, Perak, Pahang dan Sabah. Bulan lalu, Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad dilaporkan berkata, parti itu akan merombak kepimpinan negerinya dan Anwar sudah selesai melakukan rombakan di Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan serta Selangor, lapor FNT. Saudara-saudara sekalian, ini memang benar-benar mengejutkan kita semua. Jika benar Anwar Ibrahim akan menggugurkan ketua negeri terkemuka itu, siapakah orangnya dan apakah pula isunya sehingga Anwar boleh menggugurkan beliau? Dan adakah dengan pengguguran itu akan membawa nilai tambah, memperbaiki PKR atau sebaliknya? Namun kita harus percaya dan yakin apa saja yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk kekuatan PKR itu sendiri dan untuk menjaga masa depan PKR itu sendiri. Semoga dengan berita ini kita semua dapat manfaatnya, dan jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Konflik antara MCA dan UMNO serta Barisan Nasional adakah akan terus membara? Adakah MCA bersedia meninggalkan Barisan Nasional dan membentuk jajaran baru? Seperti yang diwar-warkan sebelum ini, ada yang mengatakan lebih baik MCA keluar saja daripada Barisan Nasional dan bergabung dengan gerakan di Perikatan Nasional. Namun demikian, ianya juga amat hangat apabila satu laporan di Malaysia kini menulis, terima kasih Azmin, MCA kekal dalam BN, kata pemimpin saya. Dengan ini diucapkan tahniah syabas kepada MCA
kerana tidak secara sembrono, tidak secara emosi, tiba-tiba meninggalkan Barisan Nasional. Mereka masih lagi berikhtiar kekal bersama Barisan Nasional. Neo Chu Seng berkata, MCA belum memikirkan membentuk jajaran baru, politik baru dengan gabungan lain termasuk Perikatan Nasional seperti disuarakan Azmin Ali. Wah, Azmin Ali ada pernahkah menawarkan MCA menyertai mereka? Macam-macam lah idea Azmin Ali ini. Seorang pemimpin sayap MCA berkata, parti itu kekal bersama Barisan Nasional BN di sebalik cadangan terbaru Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN, Azmin Ali, supaya mereka bekerjasama dengan komponen terbabit. Ketua Penerangan Pemuda MCA, Neo Chu Seng berkata, pada masa ini partinya belum memikirkan membentuk jajaran politik baru dengan gabungan lain termasuk Perikatan Nasional seperti yang disuarakan Azmin, seperti dilaporkan utusan Malaysia semalam. Menurutnya, selain mempertahankan semangat Barisan Nasional BN, MCA ketika ini mahu memfokuskan kepada membina kekuatannya dengan memainkan peranan semak dan imbang dalam blok kerajaan perpaduan bagi menunjukkan mereka bukan hanya penumpang dalam mana-mana gabungan. Dalam politik semuanya boleh berlaku. Terima kasih atas pengiktirafan Azmin terhadap peranan dan jasa MCA selama ini. Namun MCA juga berpegang teguh dengan prinsip kesederhanaan dan menolak politik ekstrim serta pemikiran sempit yang hanya akan mengganggu-gugat keharmonian dan kestabilan negara, katanya lagi. Beliau mengulas kenyataan Azmin yang PN kini sedang mengkaji beberapa strategi untuk menarik sokongan bukan Melayu, termasuklah kemungkinan bekerjasama dengan MCA. Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor itu berkata, perkara berkenan tidak mustahil memandangkan parti komponen BN itu seperti tersisih kerana fokus hanya diberi kepada DAP sahaja. Mengulas lanjut, Neo menyarankan PN supaya menjadi pembangkang efektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara untuk menarik pengundi termasuk bukan Melayu. PN perlu tunjuk sifat keterbukaan, keikhlasan dan memberikan penerangan kepada golongan sasar ini mengenai perjuangan dan hala tuju PN, katanya. Sebelum ini, Presiden Gerakan Dominic Lau juga pernah menyuarakan kesediaan menjalinkan kerjasama dengan MCA jika sekutu lamanya itu menerusi PN, jika mereka tidak lagi mahu bersama BN. Kenyataan Lau susulan amaran Presiden MCA Wee Ka Siong kepada pengerusi BN Zaid Hamidi supaya tidak membuat keputusan sendiri mengenai rakan kerjasama gabungan itu dengan Pakatan Harapan PH menjelang PRU 16. Pada PRK Kuala Kubu baru-baru ini, MCA tidak membantu kempen PH walaupun UMNO dan MIC menunjukkan sokongan untuk Pang Syok Tau dari DAP. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Macam yang kita jangka, ini jawapan Menteri Besar Perlis selepas anak beliau didakwa di Mahkamah Kelmarin atas dakwaan mengemukakan tuntutan palsu berkaitan dengan air minuman raja di hospital. Saudara-saudara sekalian, memang dijangka beliau akan jawab. Anak beliau baru didakwa, belum disabit bersalah. Kalau dulu ahli-ahli PAS ataupun anggota-anggota walaun tetap juga guna naratif yang sama, tapi tidak lain pula kalau orang yang kena. Waktu dahulu Zahid Hamidi, Najib Tun Razak atau siapa saja yang didakwa di mahkamah, mereka juga menggunakan naratif serangan kepada orang-orang yang baru didakwa dengan menganggap seakan-akan sudah pun bersalah. Tapi bila kena batang hidung sendiri, jawaban sama tetap diguna. Baru didakwa, belum sabit bersalah.
Kalau orang yang kena, lain nadanya. Tapi kalau kena sendiri, nadanya juga lain. Saudara-saudara, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli menegaskan anaknya baru berdepan pertuduhan di mahkamah dan belum disabit bersalah atas sebarang kesalahan jenayah. Malangnya, ada penganalisis politik netizen yang kata pendakwaan di mahkamah itu bukan pendakwaan yang senang-senang dibuat. Maknanya, selepas kes itu dibina, selepas kes itu disiasat, ada bukti yang boleh mengaitkannya dan ada kes yang kuat, barulah dibuat pendakwaan. Tidak sewenang-wenangnya. Makna kata ini walaupun belum bersalah, ini sudah satu perkara yang agak memalukan. Pas. Muhammad Syukri berkata, dia menyerahkan kepada anaknya Muhammad Syafiq dan peguam untuk mengendalikan proses pendakwaan yang dihadapinya. Dia belum salah lagi. Ini baru pertuduhan. Kita tunggu. Katanya ketika ditanya berkenan anaknya yang dihadapkan ke mahkamah hari ini. Kata Menteri Besar Perlis itu, saya belum bercakap dengan dia lagi. Tapi saya serahkan semuanya pada dia dan peguam, katanya lagi, selepas dipetik lidah rasmi PAS. Hari ini Muhammad Syafiq, 35 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah Rp19.505.10 pada Februari lepas. Dia dituduh memberi satu dokumen, yaitu pesanan kerajaan atau bekalan atau perkhidmatan kerajaan negeri Perlis kepada Nurul Nabilah Muhammad Syukri yang bertugas sebagai pembantu tabir di bahagian pentadbiran daerah pejabat setiausaha kerajaan negeri Perlis pada 19 Februari 2024 dengan niat memperdayakan prinsipalnya. Muhammad Syafiq didakwa mempunyai sebab untuk mempunyai dokumen tuntutan berjumlah Rp19.505.10 bertarikh 14 Februari 2024 atas nama Muhammad Farid Abdul Hamid berkaitan perkhidmatan menyediakan minuman untuk kegunaan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail di Hospital Tuanku Fauzia di Kangar itu mengandungi butir matan palsu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.